Menteri telah pun mengarahkan agar siasatan lanjut ke atas Tommy Thomas dilakukan. Jadi beliau telah mengeluarkan kenyataan media berhubung siasatan badan khas terhadap mantan Pegawai Negara Tommy Thomas. Menurut kenyataan tersebut, Perdana Menteri menyatakan dapatan dari badan penyiasatan tersebut terdapat 19 persoalan yang membabitkan salah laku serta adanya campur tangan politik dalam bidang kehakiman, saudara. Jadi, menurut Perdana Menteri, siasatan akan dilakukan antaranya di bawah Seksyen 124 dalam kurungan 1 dan Seksyen 203 Kanun Keseksaan, Seksyen 4 Akta Hasutan 1948, Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi OSA 1972 dan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009. Jadi menurut Perdana Menteri bahawa pasukan petugas khas siasatan ke atas dakwaan-dakwaan yang terdapat dalam buku Tommy Thomas yang berjudul My Story, Justice in the Wilderness telah dibentangkan, dan menurut laporannya beberapa syur telah pun dipertimbangkan. Jadi laporan itu telah disediakan oleh pasukan dalam tempoh 9 bulan. Jadi katanya berdasarkan siasatan, pasukan itu telah mengkategorikan 19 isu penting, dan sewajarnya lah persoalan ini diselesaikan dengan segera. Kalau tidak, nanti kita akan, dunia luar akan melihat badan kehakiman kita ini dalam keadaan yang agak bercempera, saudara. Begitu juga bahawa saya ingat ini saudara Dr. Ashraf Wajudi, Dr. Ashraf selaku Ketua Pergerakan Pemuda, beliau pernah menuntut agar siasatan dilakukan. Jadi ternyata benarlah apa yang dibangkitkan oleh Pergerakan Pemuda setahun lalu, termasuk laporan-laporan polis yang dibuat oleh pemuda-pemuda UMNO di seluruh negara mengenai pelbagai salah laku bekas Pegawai Negara Tommy Thomas. Antaranya adalah mencatur pelantikan hakim-hakim, termasuk Ketua Hakim Negara, di mana ia bercanggah dengan pertukan sedia ada dalam Perlembagaan Persekutuan dan Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009. Beliau juga dilihat menggugurkan sejumlah besar kes-kes berkaitan dengan pimpinan dalam Pakatan Harapan, termasuklah 2 ahli DAP. Semua orang tahu, masih lagi sepatutnya dah tuntas lah perbicaraan itu, dan juga tentang pengganas LTTE. Jadi penyerahan guna kuasa, kecuaian profesional seperti melantik sebanyak 23 peguam luar sepanjang beliau memegang jawatan sebagai pegawai negara. Ia terdapat keraguan bahawa pelantikan pegawai luar dalam beberapa kes dan dikalikannya dalam kapasiti pegawai negara adalah tidak teratur berlandaskan tata cara sedia ada. Jadi kata Datuk Ashraf Wajidi, rakan kongsi kamarnya, ni dia bilang sebab waktu Tommy Thomas jadi pegawai negara, dia lantik rakan kongsi dia, itu Ganesha Nethri, dilantik untuk mengendalikan penyelesaian dengan Goldman Sachs berkaitan isu 1MDB. Begitu juga Tommy Thomas telah melantik bekas rakan kongsi kamarnya Sitpah Selvaratnam mengendalikan penyitaan Economity, itu kapal yang dikatakan yang didakwa milik 1MDB. Jadi banyak lagi isu-isu yang pastinya telah disiasat di peringkat pasukan khas yang telah telepon dilantik oleh Kabinet. Jadi dalam begini kita mengucapkan terima kasih pada Yang Amat Perdana Menteri, perlu tegas untuk melaksanakannya. Sebagaimana saya katakan, hari ini Majlis Tinggi UMNO sibuk, teramatlah sibuk daripada tengah hari tadi. Saya difahamkan bahawa tengah hari tadi telah pun berlangsung mesyuarat top 5 dalam menentukan isu pembubaran Parlimen. Dapatan saya bahawa harapannya begitu cerah, tapi saya tak boleh mendahului isu agung. Kita juga tak boleh mendahului ketetapan Duli Yang Mulia Tuan Agong. Bahawa tapi ketetapan telah pun diambil dalam mesyuarat top 5 tadi. Jadi tarikh bila Yang Amat Perdana Menteri nak mengumumkan terpulang selepas beliau menghadap Duli Yang Mulia Tuan Agong memohon perkenan agar Parlimen dibubarkan. Jadi gambaran yang saya dengar-dengar lah saudara, ini gambaran saudara, bukan benda yang sahih. Gambarannya katanya mesti juga nak dibentangkan bajet pada 7 Oktober. Seandainya selepas pembentangan bajet itu dibubarkan Parlimen,
maka tempohnya kita tengok saudara, jeda waktunya. Kalau 7 hari bulan bermakna dalam tempoh 2 minggu. Selepas 7 hari bulan itu bermakna 21 Oktober mesyuarat Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat. Itu pada tanggal 21 Oktober. Kemudian tentulah ditetapkan tarikh penamaan calon 2 minggu kemudian. Kalau 21 campur 14 dah hujung Oktober. 21 campur 14 dah mungkin 2 bulan atau 3 bulan November. Dan 12 hari selepas itu tempoh pengundian. Artinya saya melihat kalau benarlah parlimen itu dibubarkan sekitar, dia tak boleh buat immediate saudara. Dia kena ada prosesnya. Pertama sekali, awak Perdana Menteri dia kena menghadap. Tak perlu nak tanya orang. Sebab itu top 5 tadi bermesyuarat apa semua tu mengesahkan keabsahan yang awak Perdana Menteri mempunyai kuasa sepenuhnya untuk menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong untuk mohon perkenan dibubarkan parlimen. Dan jika itu berlaku, gambaran yang saya dapatlah sebab masih lagi ada perbincangan tentang pembentangan bajet. Jadi bajet ada 2. Satu bajet tambahan, satu lagi bajet yang akan dibentangkan pada 7 bulan. Tetapi seandainya bajet pertama pada 3 hari Isnin ni, bukan lama hari pun saya. Hari Isnin nanti, kalaulah bajet tambahan itu ditolak, maka dengan sendirinya parlimen akan dibubarkan pada tarikh tersebut. Tapi kalaulah seandainya diluluskan, maka dibawalah pada 7 bulan hari Jumaat. Saudara, hari Jumaat nanti besar kemungkinan selepas ini, maka pengumuman akan dibuat, besar kemungkinan. Itu saya tak boleh mengatakan pasti, saudara. Ini kena jelas. Ini dapatan saya bisik-bisik dengan teman-teman. Sebab dalam mesyuarat tadi 5 orang saja, iaitu Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden. Dan yang Awak Perdana Menteri selaku naib Presiden memperakui bahawa pilihan raya akan diadakan. Itu yang paling penting, dia memperakui. Jadi telerailah sudah saya isu pilihan raya ini. Tapi kita harus melihat daripada jeda waktunya. Saudara, Asraman macam manalah UMNO dominan perintah Malaysia, sedangkan PN PAS tak pergi panggil bagi bincang PRU. Sebenarnya saudara, soal isu untuk berbincang apa semua tak ada. Tak ada keperluan. Kuasa eksekutif yang amat berhormat pada menteri untuk menghadap agung itu hak dia. Ini sebab itu kadang-kadang kita merasakan macam-macam lah. Kita membuat andaian, kita lupa pada perlembagaan, ketetapan yang dibuat saudara. Dan saat ini saudara, saat ini Majlis Tinggi masih berbincang lagi. Tadi hanyalah perbincangan top 5. Itu Presiden, Timbalan Presiden dan 3 orang naib Presiden. Dan kabarnya yang saya dapat bahawa bersetuju. Tarikhnya tunggu sekejap lagi lah. Saya yakin sekejap lagi Setiausaha Agong akan membuat kenyataan. Saya tidak boleh melangkaui atau mendahului Setiausaha Agong UMNO. Kita tunggu apa kenyataan. Tapi yang paling penting sekarang ni, saudara, ni sedang kabarnya lah. Panas juga sedang mesyuarat ni. Panas juga mesyuarat tu, saudara. Jadi bagaimanapun segala-galanya akan terjawab dalam masa 1-2 jam lagi, saudara. Dan walaupun selepas kita diasak oleh parti-parti pembangkang mengatakan bahawa kita gila kuasa dan sebagainya, maka kita mengharapkan agar pimpinan Majlis Tinggi hari ini benar-benar bertegas. Enough is enough. Pilihan raya adakan sebagaimana yang dibincangkan petang tadi, saudara. Jadi dalam keadaan begini saya melihat, tapi yang paling penting saya menyatakan kita nak dengar juga bagaimana dengan musang-musang berbulu ayam. Bagaimana dengan mereka yang tikus-tikus yang berada dalam kolam UMNO. Ini yang paling penting. Apakah ada tindakan? Dan sekarang ini UMNO tidak lagi boleh bertolak ansur dengan relatif yang dimainkan oleh pihak lawan. Tak boleh dah sekarang ni. Sebab itu awal-awal tadi saya katakan kita memerlukan pimpinan yang tegas. Cukup dah. Make a full stop. Sebab itu saya katakan segalanya pasti terlerai dalam tempoh 1-2 jam je lagi. Saya
Kerana sekarang ni saudara, kita juga memerlukan sebuah negara, sebuah kerajaan. Negara kita saudara memerlukan sebuah kerajaan yang tidak tunduk kepada sebarang urutan politik. Perdana Menteri perlu mendengar keluh kesah rakyat. Itu yang paling penting. Sebab kita sini berdepan dengan risiko ekonomi yang agak menekan. Jadi apakah perlu kita menanti persetujuan pihak lain? Perlukah kita menanti persetujuan kabinet yang tentu tidak akan tercapai untuk menentukan tarikh pilihan raya? Ini tidak mungkin berlaku, saudara. Saudara Jack, belanjawan tahun ini jangan minta nak beli kapal perang lagi. Saudara Jack, bila bentang belanjawan, buat macam mana pun. Saya dengar semalam ke kemarin, saya dah menyatakan bahawa speaker dah bagi tahu bajet ini yang dibentangkan 7 bulan pun bagi saya tak ada keperluan pun. Sebab kerajaan yang baru dibentuk selepas pilihan raya nanti, maka sudah pasti akan mengemukakan bajet yang baru. Cuma saya hairanlah kenapa ya amat Perdana Menteri masih lagi bertegas nak menurunkan bajet. Jadi sekarang ni dalam keadaan hari ini, saya sebagai warga UMNO rasa letih lah apabila disogok dengan pelbagai keburukan UMNO. Jadi walaupun dah 6 dekad UMNO mentadbir negara dengan jayanya, tapi masih lagi kita dimaki hamun dengan pelbagai cacian oleh pihak pembangkang. Mereka berusaha untuk menutup kelemahan mereka. Jadi saya yakin Yang Muhammad Presiden UMNO, dia mendengar suara akar umbi yang sedang menanti. Dalam tempoh 1-2 jam lagi, seluruh 4.2 juta warga akar umbi UMNO menanti apakah keputusan. Jadi musang-musang dah jadi tikus mondok lah tu. Ya, Puan Nuridah Kamarudin. Jadi saya yakin pasti musang-musang ini akan diadres ataupun ditangani oleh Presiden dan Majlis Kerja Tinggi. Ya, saudara, ini sebenarnya kita bukan benci dengan mereka, tapi kita melihat bahawa tindakan mereka yang boleh menghancurkan UMNO perlu diambil tindakan. Saudara, kerana kita juga jangan lupa Datuk Seri Presiden sendiri dah berjanji bahawa beliau akan mengambil tindakan. Jadi kita tunggulah apa tindakannya dalam masa 1-2 jam lagi, saudara. Ini akar umbi tengah tunggu ni. Dan yang paling saya yakin juga pasti akan dibincangkan dalam Majlis Tinggi ini, mungkin panas, apabila tentang pendedahan keseluruhan isi kandungan perjanjian sulit antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Tan Sri Muhyiddin. Walaupun isu perjanjian sebut tu dah over lah, benda dah berlalu, saudara, tetapi apabila ia tidak didedahkan, warga perlu tahu sejauh mana benarnya tidak. Kerana perjanjian itu didedahkan oleh kumpulan yang satu lagi, itu dari kumpulan Dr. Mahathir, penyokong-penyokong Dr. Mahathir yang mendedahkan perjanjian tersebut. Jadi dalam keadaan begini, Tan Sri Muhyiddin juga perlu tampil untuk mendedahkan. Nak takut apa kalau benar ada perjanjian? Saya yakin tentulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam keadaan yang terhimpit, kerana perjanjian itu dilakukan oleh beliau secara sendiri, bukan mewakili UMNO, kerana beliau tidak mendapat mandat. Walaupun Presiden UMNO dah menyatakan tujuan diadakan perjanjian itu hanyalah itu cara taktikal politik Datuk Seri Ismail Sabri untuk menggapai jadi Perdana Menteri. Itu taktikal. Tetapi sebagai warga kita tak mahu UMNO ini terkait, kerana ada klausa-klausa dalam perjanjian tersebut, iaitu antaranya dalam perkara 11, apabila katanya kedua-dua pihak bersetuju Tan Sri Muhyiddin menjadi calon Perdana Menteri selepas pilihan raya umum yang ke-15. Ini kita nak tahu penjelasan. Saya yakin perkara ini akan dibangkitkan dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Kerana dalam Majlis Tinggi UMNO kita ada Datuk Dr. Fuad Zakasi, saudara Datuk Razlan, ada Ketua Pergerakan Pemuda, ada Ketua Puteri. Bukan kaleng-kaleng dia orang ni, saudara. Berpeluh jugalah saya rasa. Perdana Menteri hari ini nampak agaknya macam sari suntuk lah. Walaupun dia ada urusan-urusan lain, dia datang tengah hari, kemudian mungkin berehat seketika, jalankan tugas, lepas tu balik-balik untuk mesyuarat malam ni. Dan kabarnya saya dapat katanya Perdana Menteri hadir lagi. Siang tadi dia hadir, dah malam ni. Jadi dalam keadaan begini, kita hairan sekali bercakap soal perjanjian sulit antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin itu.
disaksikan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Tan Sri Anwar Musa. Jadi kita bertanya atas kapasiti apa beliau menjadi saksi kepada perjanjian tersebut, dan atas kapasiti apa beliau menandatangani perjanjian itu. Kalau perjanjian itu ditangani atas nama Datuk Seri Ismail Sabri dan Tan Sri Anwar Musa sebagai saksi ni, okeylah bagi kita. Tapi bila mengatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri akan memastikan UMNO menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, ini benda yang bagi saya satu benda tak boleh kita maafkan. Kalau benda itu benar-benar ada. Sebab itu kita menuntut Yang Amat Perdana Menteri menyatakan sejelas-jelasnya. Ya, kalau tidak nanti beliau juga tidak terkecuali boleh diambil tindakan. Kerana ini tindakan kalau benar-benar mendahului UMNO. Jadi kita melihat dari segi aliran waktu, jadah waktu perjanjian itu ditandatangani waktu Tan Sri Muhyiddin berhenti daripada jawatan Perdana Menteri. Dan saat itu saya ingat sekitar 20 Ogos tahun lalu. Dah setahun berlalu sekarang. Tapi bagaimanapun saya melihat saat itulah yang dihebohkan bahawa akan berlakunya pemilihan jawatan dalam parti UMNO. Apakah dalam perjanjian itu mereka akan menyokong agar Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon presiden, dan seandainya beliau jadi presiden, beliau akan membawa Tan Sri Muhyiddin kembali dalam UMNO dan melantiknya sebagai Perdana Menteri. Apakah ini mungkin berlaku? Jadi segala kemungkinan ini yang kita nantikan adalah penjelasan yang tuntas daripada Yang Amat Perdana Menteri. Ini kalau benda itu berlaku, saya kata ini satu benda yang sukar untuk dimaafkan. Tapi bagaimanapun kita sekarang ni kita tumpukan waktu kita berhubung dengan pilihan raya. Jadi kalau pilihan raya itu terjadi, terlaksana 6 bulan lepas nanti, waktu itu kalau perlu ganyang, kita ganyang lah habis-habisan. Kalau benar surat sebut berwujud, maka warga UMNO harus faham bahawa UMNO ni kita ikut presiden lah yang putuskan. Itu kata Saudara Firdaus Fiq Ishak. Ya betul, kita sentiasa berlapang dada. Dan saya yakin Presiden UMNO dalam keadaan berlapang dada juga, beliau perlu memikirkan tentang parti kita yang tak boleh diremehkan.